Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwan Nur Fatihah binti Rustin dari kelas CTU 552LG5 dan memegang nomor pelajar 2021121871. Pada hari ini saya akan menerangkan secara ringkas tentang falsafah dan seterusnya membentangkan tentang tugasan ulasan artikel. Falsafah berasal daripada dua perkataan Yunani, yaitu philos yang bermaksud mencintai dan sophia yang bermaksud kebijaksanaan. Oleh itu, falsafah dapatlah diartikan sebagai mencintai kebijaksanaan. Pada zaman Yunani bertamadun dahulu, ahli-ahli falsafah seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles sentiasa berusaha untuk berpikir, menilai, dan mentafsir kehidupan serta pengalaman manusia. Hal ini bertujuan untuk mencari kebenaran dan nilai kehidupan yang sempurna. Selain itu, pada zaman Yunani juga ahli-ahli falsafah turut berpikir tentang fenomena alam. Dan sesetengah daripada mereka berpandangan bahwa jawaban boleh diperoleh terus daripada perbahasan. Namun, sesetengah ahli yang lain pula berpendapat bahwa jawaban hanya boleh didapati daripada pemikiran didaktif. Dan akhirnya, falsafah dihuraikan sebagai pemikiran atas pemikiran manusia. Baik. Seterusnya, saya akan beralih pula untuk membentangkan tentang tugasan ulasan artikel. Dalam tugasan ini, saya telah memilih artikel yang bertajuk penyalahgunaan, penyelaan, dan penyimpangan tingkah laku, kesan pengantara keterlibatan moral. Penghasilan artikel ini melibatkan beberapa orang penulis dan salah seorang daripadanya ialah Khairuddin Idris. Artikel ini telah diterbitkan pada tahun 2016 dalam Malaysian Journal of Social Science and Humanities. Khairuddin Idris merupakan individu yang memegang gelaran sebagai Prof. Madya Doktor. Beliau memiliki kepakaran dalam bidang organisasi dan berkhidmat di Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan di Universiti Putra Malaysia. Selain daripada artikel yang diulas, beliau juga pernah terlibat dalam penghasilan buku yang bertajuk Adaptasi Petani Tanda Tinggi Terhadap Perubahan Cuaca. Berdasarkan pembacaan, kandungan dalam artikel ini menyentuh tentang nilai-nilai moral dan perkara sosial tentang tingkah laku. Dan tingkah laku tersebut difokuskan kepada golongan yang telah berkerjaya. Berdasarkan artikel ini, penulis mengakui bahwa terdapat perkara-perkara yang positif dan negatif yang terzahir daripada tingkah laku. Dalam artikel ini, penulis menyatakan bahwa tingkah laku merupakan interaksi sosial yang mampu meningkatkan kecekapan serta mengurangkan konflik antara pekerja dalam sebuah organisasi, dan hal ini dilihat sebagai perkara positif. Namun, berbeza pula dengan penyimpangan tingkah laku yang dilihat sebagai sesuatu perkara yang negatif. Perkara ini terjadi akibat perbuatan pekerja yang melanggar norma organisasi dan akhirnya akan memberikan kesan buruk terhadap pelaku, organisasi atau kedua-duanya sekali. Walaupun penulis ada mengetengahkan beberapa isu, namun menurut pengkaji, isu tentang penyimpangan tingkah laku merupakan isu yang paling menarik dalam artikel ini. Oleh itu, berdasarkan pembacaan secara keseluruhan, pengkaji dapat menilai artikel daripada beberapa aspek. Pertama sekali ialah dari aspek kekuatan, yang mana pengkaji mendapati bahwa artikel ini mempunyai maklumat yang lengkap dan terperinci tentang setiap isu yang dikemukakan. Setiap isu tersebut mempunyai huraian yang disertai dengan bukti dan pendapat tokoh. Tambahan pula, terdapat juga raja yang disertakan pada akhir penulisan bagi membolehkan pembaca memahami penulisan dengan lebih jelas. Selain itu, dari aspek kelemahan pula, pengkaji mendapati bahwa terdapat penggunaan istilah-istilah yang biasa didengar namun tidak semua pembaca dapat memahami istilah tersebut. Antara istilah-istilah yang dijumpai ialah seperti kajian kognitif, kajian komprehensif, dan terdapat lagi beberapa istilah-istilah yang lain. Oleh itu, pengkaji mencadangkan agar penulis meletakkan nota kaki ataupun nota akhir bagi membolehkan pembaca untuk merujuk maksud bagi istilah yang tidak difahami. Dari aspek sumbangan pula, pengkaji mendapati bahwa artikel ini sememangnya boleh dijadikan sebagai panduan dan memberikan iktibar kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang telah bekerja. Sebagai rumusan, pengkaji dapat memahami bahwa isu-isu yang dikemukakan dalam artikel ini sememangnya berkait rapat dengan masyarakat. Dan ianya sememangnya perlu untuk dibaca, terutama bagi mereka yang telah berkerjaya. Melalui pembacaan artikel ini, mereka dapat mengetahui tentang perkara yang wajar dan tidak wajar dilakukan semasa dalam tempo bekerja.
Dengan itu, dapatlah mereka bertindak secara profesional dan menampilkan etika kerja yang cemerlang dalam organisasi yang ditempatinya. Selain itu, pengkaji juga dapat memahami bahwa tingkah laku yang baik adalah penting dan memainkan peranan yang besar dalam memastikan kecemerlangan sebuah organisasi. Oleh itu, semua pekerja dan penyelia perlulah menunjukkan tingkah laku yang baik serta berintegriti agar matlamat dalam sebuah organisasi dapat direalisasikan.